bukan apa. Tapi makan semakin banyak teman di dunia maya, tetapi teman sejati makin tak ada. Mana teman sejati? Mana BFF kita dulu? Mana? Tak ada. Dulu best friend forever. Kan? Mana ada? Orang dulu-dulu tanya orang lama. Orang dulu-dulu berkawan kan? Aku ni bukan kawan kau. Kau susah kenapa aku? Kau tak beritahu. Aku ni siapa kat kau? Itu kawan. Orang dulu. Kau tak ada duit. Kau kenapa tak cakap dengan aku? Ni semua dunia lah. Berapa banyak kau nak pakai? 2,000. 2,000. Kau ambil ni 100. Nampak? Settle. Dia punya. Tapi ada usaha dia bagi 100. Itu baru kawan. Nampak tak cara dia tu? Kan? Belajar semakin mudah. Belajar semakin mudah. Kat media sosial je belajar. Guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih. Fitnah dan aib semakin tersebar. Tu dia. Itu sebabnya kalau nampak ada orang kena tangkap rasuah, orang tu kena macam ni, orang tu kena tahan sebabkan penyalahguna kuasa, lepas tu kena buat pecah amanah dan sebagainya, kita jangan cepat itulah dia tak bersyukur, padan muka kau, itulah nasib engkau lah. Jangan, bukan macam tu cara dia. Kita nampak orang tu macam tu, terus cakap, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Sebab kita ni berani cakap sedangkan kita belum diuji. Orang datang masuk pejabat kita, nah bawa duit 2 beg, kau tolong adjust sikit ni, belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita cakap. Kan? Nampak orang tu kahwin 2, gatal nak mati, mampu nangkap. Bukan itu ayat dia, bukan. Tapi cakap, ya Allah jauhkan aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Macam tu, jangan cakap besar. Laki aku takkan macam itu laki aku. Jangan terang. Faham? Ini cakap betul. Orang lelaki ni nampak macam Allah. Bukan. Ya. Isteri apa? Isteri saya seorang je Ustaz. Yang goyang tu je tengok. Yang goyang ni je tengok. Isteri saya seorang je Ustaz. Kata seorang aja kan. Iya. Yang lagi 4 tu 4 teringin tapi tak terdaya. Itu sebabnya hati-hati. Itu sebab kita kadang cakap, dia ni macam ni, dia macam ni, sedangkan kita belum diuji. Nampak orang dekat dalam tu. Lagi satu lagi. Nampak masalah artis perkahwinan dia ada masalah. Isu integriti dan keberkatan juga. Tapi kita jangan komen lebih-lebih boleh. Mana ada rumah tangga yang tak ada masalah? Kita komen-komen, sudahlah kau, tak gunanya jantan, ceraikanlah dia. Apa hal? Macam kau hari-hari duduk rumah dia. Kau tahu ke masalah sebenar yang ada dalam hidup dia? Tak tahu kan? Jangan. Tak semestinya asyik-asyik salahkan Emir, asyik-asyik salahkan Emir. Bukan semua lelaki seperti itu. Bila sebut curang, apakah mesti lelaki saja yang curang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan pada puan pengerusi acara, barisan div-div kehormat, bahagia datuk, tuan-tuan VVIP yang berada di barisan hadapan ini, yang mana saya tak diberikan senarai nama. Saya tak apalah, kan hamba Allah kan, hamba Allah kan. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, terima kasih banyak di atas kesudian hadir pada petang ini. Petang ini adalah hari yang paling menggembirakan kerana adanya program seperti ini, kan? Maknanya tak payah kerja. Jadi petang ni lah, kan? Pukul 2 ni sebab kita nak ambil ilmu, kan? Juga selamat petang pada yang bukan beragama Islam yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Apapun hari ini topik dia sangat menarik. Integriti dan keberkatan, asas kebahagiaan dalam kehidupan. Dan bila sebut tentang integriti ni, kena faham betul-betul. Bak kata orang, kata adat,
banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. So banyaklah bahasa-bahasa yang kita faham. Contohnya macam kita sebut integriti. Apa yang kita faham bila sebut integriti? Sebutnya integriti, apa terbayang kat kepala kita? Itulah bila tanya koma kan, darah tak jalan, oksigen tak tampak kerampai kotak, tiba dah macam tu kan. Tadi elok nampak berburak kan. Jadi bila sebut integriti tu bayang apa? Ada kejujuran, disebut rasuah, dia betul, benda tu semua betul kan, terbayang SPRM, betul tu. Dan sebenarnya integriti ni dia satu perkara yang meliputi segenap aspek yang baik. Kebaikan adalah integriti. Dan sebenarnya integriti ni diambil daripada satu istilah daripada struktur binaan bangunan engineering kejuruteraan, iaitu integer ataupun integer, yang mana dia membawa maksud kepada kekukuhan dan keutuhan. Jadi kalau kita tengok maksud dari segi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, membawa maksud kepada keutuhan, ketelusan, kejujuran dan kekukuhan. So segala perkara-perkara yang baik itu adalah integriti. Segala benda-benda baik adalah integriti. Kekemasan pakaian, datang awal dengan ceramah, contohnya kan, duduk depan, penuhkan tempat duduk depan dulu, baru belakang, itu semua adalah merupakan nilai-nilai integriti ya. Jadi kadang-kadang hari ni budaya dia terbalik kan, yang datang awal duduk belakang kadang-kadang kan, sini okey, ni tempat lain jadi makna kata itulah jadi makna kata itu segala perkara-perkara nilai-nilai yang baik adalah kekukuhan, keutuhan, ketelusan, kejujuran, kesempurnaan, itu juga adalah merupakan integriti. Jadi rasuah adalah salah satu isu yang dibangkitkan dalam integriti. Kadang-kadang orang kita ni dia gemar menyebut tapi dia tak faham. Credibility, mencari calon-calon yang berkredibiliti. Apa maksud credibility? Dia berasal dari perkataan I credos, istilah Latin Greek ni, iaitu bermaksud I believe. Jadi credibility itu kebolehpercayaan. Macam tu lah. Bila kita kena tengok definisi-definisi yang penting dekat dalam bila cerita tentang integriti. Contohnya kalau kita sebut apa maksud akhlak. Akhlak berasal perkataan akhlaku, membawa maksud tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat, kebiasaan. Malah ni juga membawa maksud agama itu sendiri. Begitu juga perkataan etika. Etika dia merupakan perkataan Greek ethos, membawa maksud sifat, karakter, sikap ataupun adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Contohnya etika di UMW mungkin berbeza, tak sama dengan etika di SPRM. Mungkin etika di jabatan-jabatan kerajaan lain, pemakaian dia, Isnin macam mana, Selasa macam mana, kadang-kadang ada macam tu. Jadi etika berbeza. Etika guaman contohnya kan, ada etika yang tidak diikuti oleh peguam. Contohnya peguam mana boleh letak signboard, signage dia besar daripada saiz yang dibenarkan. Lepas tu name card tu dia hanya kalau orang minta pun dia boleh bagi, bukan dia pergi ke hospital bagi ke orang. Tak boleh sebenarnya dari segi etika. Sebenarnya ramai yang tak tahu. Jadi dia etika ni ikut golongan-golongan tertentu. Kemudian bila sebut amanah pula adalah merupakan menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengurangkan hak orang yang lain dan tidak mengambil hak orang lain. Itu adalah amanah. Tanggungjawab pula kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Kemudian sahsiah, tingkah laku, perangai, sikap. Contohnya kalau kita lihat sahsiah ni dikaitkan dengan satu perkara tanpa perlu disuruh. Ia adalah satu perkara yang merupakan sahsiah. Sahsiah dia tu memang baik, dia tu memang macam tu. Dia memang tak boleh nampak kalau penceramah datang dia memang akan layan, dia memang akan siapkan air, dia memang macam tu lah. Macam tu kan, dia akan sambut, dia akan layan, dia akan entertain, macam tu lah. Jadi dia memang macam tu, dia memang macam tu. Mana tu sahsiah. Macam kita bawa budak-budak sekolah kan, masa kita budak sekolah dulu kan, kita kena berbaris dekat padang panjang. Okey, semua jalan, nampak sampah kutip. Ingat tak dulu? So yang itu sahsiah yang baiknya apa? Mendengar cakap guru. Ambil sampah tu sebab cikgu dia suruh, bukan sebab dia nak kutip. Betul tak kan? Jadi melainkan kalau dia nampak sampah dia ambil tanpa disuruh, itu sahsiah. Faham jadi manakala kalau kita tengok dekat di dalam kamus Oxford pula, integrity membawa maksud the state of being whole and undivided, bersikap menyeluruh tanpa berpilih kasih. Sebabnya kadang-kadang dalam interview pun kalau nampak yang akan interview ni anak saudara, so dia dah declare siap-siap pada panel, ini anak saudara saya tak boleh berada dalam bilik ni, so bangun. Dan dia tidaklah semudah
kita melaksanakannya. Bercakap boleh, tapi nak buatnya satu hal, kan? Jadi hari ini alhamdulillah, contohnya kalau kita tengok lagi prinsip integriti ni juga, dia juga berkaitan tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Kan? Kita yakin Tuhan itu ada, kan? Tuhan ni sedang memerhatikan kita. Itu sebabnya kepercayaan pada Tuhan tu penting. Kita sekarang ni kita yakin Tuhan kita tengok kita, Tuhan sedang menilai kita, mungkin sedang nak tengok perangai kita, dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Itu integriti. Ataupun prinsip kita sebut dalam Islam tu prinsip ihsan. Contohlah kan, sampai dekat satu persimpangan pada jam 12.30 tengah malam, traffic light merah dengan countdown 129, 128, 127, 126, 125, kan? Masa tu tak ada satu umat pun kat situ, dan dimaklumkan tidak ada CCTV apa-apa, kamera pun di situ. Soalan saya pada golongan wanita, lelaki tolong jangan jawab. Lelaki tolong jangan jawab. Saya nak tanya orang perempuan, you all akan tunggu atau jalan je sebab tak ada kereta lain? Jalan aja. Okey, tanya orang lelaki, you all akan tunggu ataupun jalan? Itu beza dia, nampak? Itulah bezanya lelaki dan perempuan. Kemudian bersuaralah Kalish, wahai Emir, tak penat ke jadi munafik? Dia kata tu kan. Tapi saya tak tengok lah, orang share dan TikTok. Jadi mana kata, integriti ni adalah perkara yang telah pun diisytiharkan semenjak zaman Nabi Adam AS lagi. Bagaimana disebutkan melalui firman Allah, bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah, sedangkan yang non muslim jangan risau, dia boleh ambil poin tu, tak ada masalah. Dia ayat ni menegur kepada semua manusia. Dia kata apa? Kata bagaimana kalian tergamak kufur padahal kalian dahulunya mati sebelum lahir, kemudian dihidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian pada hari akhirat, akhirnya dikembalikan kepadanya untuk diberikan pembalasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Kita akan dibalas atas apa yang kita buat. Kemudian begitu juga tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, bahawanya pada kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu sesiapa dijauhkan daripada neraka akan dimasukkan ke syurga, maka sungguhnya dia telah beruntung. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini adalah merupakan kesenangan yang memperdayakan. Dan surah Ali Imran ayat 185 memang memperdayakan. Nak beli sangat kereta besar, berapa lama seronok? Bulan pertama, bayaran kali pertama dah tak seronok dah. Rumah besar, berapa lama nak syok dengan rumah besar tu, kan? Lepas tu dah mula boring, ni lah kenapa rumah ni macam ni, alah bersepah lah apa semua. Dulu bukan main ni, housewarming, ya. Panggil semua datang, macam kau seorang je beli rumah dalam dunia ni, macam tu kan, macam tu lah kan. Jadi dia punya keseronokan tu kan, dia keseronokan tu berapa lama, tak, keseronokan yang memperdayakan, kesenangan memperdayakan. Akhirnya kita dah tak peduli lah, lantaklah kita tu tak basuh ke belantak lah. Macam tu lah keadaan hidup dunia. Dan kemudian Jibril AS beritahu kepada Nabi kita. Dia beritahu apa? Wahai Muhammad, pesan tu pada kita sebenarnya. Dia pesan pada Nabi kita. Dia kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Jadi kena fikir, kita percaya kehidupan selepas mati, kita percayakan adanya balasan. Pada yang bukan Islam, dia percaya ada satu konsep hukum karma. Buat baik dia balas baik, buat jahat dia balas jahat. Tapi kita Islam, buat baik dia balas baik, kadang-kadang dia balas jahat pun kita kena anggap benda tu baik. Sebab apa? Sebab hikmah di sebaliknya, kan? Contohnya kita kena tipu scammer, kan? Nampak dekat dalam media sosial tu, nampak gambar Samsul Debat, pelaburan patuh syariah, bayar RM300, dalam tempoh 3 hari dah dapat hasil, dapat RM5,000, RM7,000, RM9,000. Memang ada yang dapat dah, alhamdulillah. Tapi lepas tu grup seterusnya memang kena tipu dah. Dan bila kena tipu, habis duit lenyap, duit simpanan dia habis, RM5,000, RM7,000 habis duit simpanan dia. Dan bila dah habis macam tu, masa tu memanglah nampak tak baik. Memang siapa kata benda tu benda baik? Allah, kenapalah aku ada ujian macam ni, kenapalah aku percaya sangat dekat dia, kenapa? Rupa-rupanya masa tu ada hikmah di sebaliknya. Tuhan tunjukkan siapa yang akan bersama dengan kita waktu kita susah,
Tuhan tunjukkan satu hari nanti, sampaikan kita cakap satu hari nanti kalau aku senang, kalau aku baik, aku nak tolong dia pula. Kita dah berjanji kat diri kita, sebab dia tolong kita kan? Itu hakikat dia. Sentiasa percaya dalam hidup kita ni tentulah ada ujian dan dugaan. Bak kata orang dulu-dulu, cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi kalau hari ni kita hidup, biarlah dalam hidup penuh berintegriti. Rupa-rupanya Nabi cakap kalau kita bekerja ni, Nabi kata apa? Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Nampak tak? Nabi pun sebut yang Tuhan suka kalau kita buat kerja baik, teliti dan sempurna. Jadi tak ada dah kerja janji siap, janji ada, okey lah tu kan, asbol kan, asal boleh kan? Jadi mana kata dia mesti apa, mesti buat kerja dengan baik. Kita pernah dengar kan ayat tu kan, minta maaf lah walaupun depan yang bukan Islam, dia kena cakap juga. Orang cakap biasalah orang Melayu macam tu, ayat tu kan, biasalah kontraktor Melayu memang macam tu lah, sengit-sengit tu biasalah kontraktor Melayu. Ayat dia betul Melayu macam tu, tapi bila Melayu campur Islam patutnya tak sepatut jadi macam tu. Jadi kita tak nak sampai orang cakap orang Islam memang macam tu, tak betul. Tak sepatutnya kita jadi lagi baik, jadi lebih berintegriti, kejujuran, ketulusan, keutuhan dan juga kesempurnaan. Petanda-petanda akhir zaman kita tengok hari ni, rumah makin besar. Kita kejar ni, kita nak kejar kesenangan yang memperdayakan, nakkan rumah besar, nak duit banyak. Kadang kita tengok orang yang kena tangkap rasuah tu kan, sebab apa? Nak jadi kaya, nak jadi kaya sangat kan, nak jadi kaya sangat, nak rumah besar, lifestyle berpunca daripada gaya hidup sebenarnya. Itu pagi tadi saya terdengar satu video kan, dia ditanya kenapa orang yang solat dia tak kaya. Ramai orang yang solat tapi tak kaya, dan orang yang kaya tu kebanyakannya tak solat. Dia kata kalau ikut senarai manusia yang kaya di Malaysia, di Indonesia, di Asia ni, 10 senarai tu seorang je yang solat. Dia kata yang lain tu bukan Islam. Dia kata macam tu lah, dia kata macam tu kan. Kenapa? Sebab orang solat bukan sebab nak kaya, pertama. Yang kedua, betulkah kaya itu segala-galanya? Terima kasih banyak, terima kasih. Saya baik you tolong I kan. Betul kan. Jadi tu sebabnya kadang kena sebab nak kerja kaya, nak rumah besar, sedangkan kita cakap tadi yang merupakan kesenangan yang memperdayakan. Rumah makin besar, kita buat rumah besar, rumah makin besar, tapi orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai, anak seorang-seorang keluar pergi universiti. Rumah besar buat apa kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Mak kita dulu pendapatan tak tinggi pun jiwa tenang kan? Ayah kita relax je kan? Kita hidup susah dulu, tak ada pun meja marble, bahasa baku kan? Eloknya makan atas tikar mengkuang, makan sama-sama, adik makan sampai penuh macam ni, hamburger, ya Allah elok-elok lah makan. Mak kata macam tu je. Kita ada meja marble, 12 orang boleh duduk, tapi kejap, jangan makan dulu, nanti kena bersepah, tepi, nanti mama suap. Mama saja ialah KL. Tak mainlah mak ibu kan, mana kampung tu kan, contohlah kan. Tapi betul, kita kadang nak jadi kaya, tapi sedangkan tu dia ayat dia, rumah makin besar, orang makin tak ada, pangkat makin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang, manusia semakin ramai, kemanusiaan pun semakin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal, pakai jam tangan mahal tapi makin tak tepat waktu. Apa lagi, air minuman semakin banyak jenis, air bersih pun makin tak ada. Pendapatan kan, pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Pangkat tinggi, bodoh lantun-lantun. Saya bukan cakap kau yang W tak, bukan. Saya dah cek dah, Jalan Piramli tak ada macam tu. Ni jalan lain. Tak, ni kita tengok kan, dah lah macam tu, buat pula statement, membodohkan lagi diri, macam mana? Kan, jadi ni bukan apalah, bukan apa, tapi makan semakin banyak teman di dunia maya, tetapi teman sejati makin tak ada. Mana teman sejati? Mana BFF kita dulu? Mana? Tak ada. Dulu best friend forever.
Kan? Mana ada? Orang dulu-dulu tanya orang lama. Orang dulu-dulu berkawan kan. Aku ni bukan kawan kau. Kau susah kenapa aku? Kau tak beritahu. Aku ni siapa kat kau? Itu kawan. Orang dulu. Kau tak ada duit. Kau kenapa tak cakap dengan aku? Ni semua dunia lah. Berapa banyak kau nak pakai? 2,000. 2,000. Kau ambil ni 100. Nampak? Saya settle. Dia punya. Tapi ada usaha dia bagi 100. Itu baru kawan. Nampak tak cara dia tu? Kan? Belajar semakin mudah. Belajar semakin mudah. Kat media sosial je belajar. Guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih. Fitnah dan aib semakin tersebar. Tu dia. Semua seperti itu. Sebabnya kalau nampak ada orang kena tangkap rasuah, orang tu kena macam ni, orang tu kena tahan sebabkan penyalahguna kuasa, lepas tu kena buat pecah amanah dan sebagainya, kita jangan cepat itulah dia tak bersyukur, padan muka engkau, itulah nasib engkau lah. Jangan, bukan macam tu cara dia. Kita nampak orang tu macam tu, terus cakap, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Sebab kita ni berani cakap sedangkan kita belum diuji. Orang datang masuk pejabat kita, nah bawa duit 2 beg, kau tolong adjust sikit ni, belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita cakap. Kan? Nampak orang tu kahwin 2, gatal nak mati, mampu langkap. Bukan itu ayat dia, bukan. Tapi cakap, ya Allah jauhkan aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Macam tu, jangan cakap besar. Laki aku takkan macam itu laki aku. Faham? Ini cakap betul. Orang lelaki ni nampak macam Allah. Kan? Ya. Isteri apa? Isteri saya seorang je Ustaz. Yang goyang tu je tengok. Yang goyang ni je tengok. Isteri saya seorang je Ustaz. Kata seorang aja kan. Iya. Yang lagi 4 tu 4T. Teringin tapi tak terdaya. Itu sebabnya hati-hati. Itu sebab kita kadang cakap, dia ni macam ni, dia macam ni, sedangkan kita belum diuji. Nampak orang dekat dalam tu. Lagi satu lagi. Nampak masalah artis perkahwinan dia ada masalah. Isu integriti dan keberkatan juga. Tapi kita jangan komen lebih-lebih boleh. Mana ada rumah tangga yang tak ada masalah? Kita komen-komen, sudahlah kau, tak gunanya jantan, ceraikanlah dia. Apa hal? Macam kau hari-hari duduk rumah dia. Kau tahu ke masalah sebenar yang ada dalam hidup dia? Tak tahu kan? Jangan. Kan? Tak semestinya. Asyik-asyik salahkan Emir. Asyik-asyik salahkan Emir. Bukan semua lelaki seperti itu. Bila sebut curang, apakah mesti lelaki saja yang curang? Dia ciri-ciri lelaki yang setia. Pertama, dia duduk depan. Satu. Yang kedua, dia sikap belah tepi. Tak adalah, saja je, tak ada saja. Tak. Sebenarnya dalam hal ni kita kadang komen lebih-lebih, kita tak tahu. Itu sebabnya doa semoga yang terbaik, semoga Allah beri yang terbaik pada kalian. Itu sebab saya pesan juga pada golongan artis tu, keluar jangan bagi statement pada wartawan memang macam itu. Bagaimana kes tadi keluar pada bilik mahkamah, macam mana kes tadi ya? Oh, terima kasih semua yang hadir, terima kasih banyak. Cuma saya minta tolong sangat semua, minta tolong doakan yang terbaik untuk kami ya. Saya tak boleh nak komen banyak. Terjumpa lagi ya. Assalamualaikum. Dah. Macam tu. Tak payah kau nak, tak payah nak, tak payah nak ni, tak payah. Sebab selagi mana kamu itu bergelar suami, belum dimuktamadkan perceraian, kamu masih suami isteri, dan apa juga yang kamu sebut adalah aib pada pasangan masing-masing. Kena faham? Okay? Mana ada pasangan tak ada masalah? Tolong angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, sudah 30 tahun kahwin tak ada masalah. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun masalah dah, sebab dia tak sedar. Dia tak sedar dia ada masalah sebenarnya tu. Okey. Jadi apa yang kena ada? Yang pertama, kita kena jujur. Jujur dalam bekerja, kita kena jujur, jangan menipu, jangan tipu kerja. Kita tahu dah the do and the don't. Yang kita boleh buat, kita tak boleh buat, tu saja. Jujur. Oh, saya macam ni, saya tak tahu ni. Cakap je, jujur. Yang kedua, jaga amanah. Kadang datang pejabat, duduk dia diam, jangan kacau mama banyak kerja ni. Kan mesti kan pengurusan manajemen, kerja banyak sih, nyatakan. Bawa anak, duduk dia diam, ambil kertas orang selai, diam, nah ambil pen orang sebatang, kertas pen semua pejabatnya.
Kalau yang itu pun tak boleh nak jaga amanah, yang besar lagi tak boleh jaga. Bawa daripada rumah kan? Itu belum cerita lagi ada yang sahabat-sahabat yang berbangsa Cina, pembekal-pembekal apa datang kat pejabat, kita pula tanya, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalah kau? Mati kau tak akan limau tu. Kalau nak, kita bos kita boleh beli sendiri lah. Ni yang row depan ni. Bos kan? Tu kan? Cakap je berapa kotak nak. Kita kena jaga maruah kita, integriti kita. Ni rasuah busters ni. Jaga integriti. Bawa bakul berisi limau. Sangat berat, payah nak jeng-jeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Mati di baham harimau steady lah. Macam mana dia mati weh? Kena baham harimau je ke? Besar ke? Besar ni cerita. Ini kena gigit anjing melumpur-melumpur langsung mati pun benda ni. Jaga maruah kita, standard kena jaga. Nampak tak? Ya? Jaga amanah. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita satu organisasi, satu tim. Kenapa buat program ni? Kenapa ajak semua datang? Salah satunya sebab nak share knowledge. Nak share knowledge supaya kita sama-sama memahami perkara tu dalam sudut pandang yang sama. Kadang-kadang dia cakap, alah tak apalah, aku tak kacau orang tak kacau aku lah. Tak boleh, kita hidupkan macam tu. Kita perlukan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Pertama, jangan tamak. Buang perasaan tamak dalam hati. Kongsi tak apa, jangan tamak. Kena faham tu orang perempuan kita jangan apa pasal kau apa pasal orang lelaki relax, tak ada apa-apa. You all faham ke tak faham? Faham tak? Faham tak? Faham? Setuju tak? Maksudnya contoh maklumat hari ni, benda-benda baik kita dapat daripada pagi tadi dengan grup grup band Baskers SPLM tadi kan, Rasuah Busters punya grup punya penerangan, saya punya penerangan, benda baik share. Itu maksud saya. Itulah orang perempuan menghukum tanpa mengetahui. Itu bukan caranya tau. Bawa bersabar. Macam contoh nanti dapat makanan, kita rasa kita tak habis orang, kita share dengan orang lain. Itu maksud dia. Jangan tamak, kongsi tak apa. Orang lelaki dah lama faham macam tu. Saya tak ada sebut kongsi suami, saya tak ada sebut. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Kita pun mungkin petikai. Kenapa kita duduk kursi tegak macam ni weh? Kau tengok dia duduk kursi wheelchair tu, kau tengok selesa duduk depan. Apa sal kita tak sama dengan dia? Sebab tanggungjawab berbeza. Lagi belakang kau duduk, lagi kurang tanggungjawab. Yang dekat pintu tu lagi kurang tanggungjawab. Sebab dengan harapan kalau dia balik orang tak perasan. Yang duduk depan ni kencing pun tahan tu. Nak beritahu tu sebab saya secepat pergi ke depan. Tanggungjawab berbeza. So jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa? Rumah baru, berapa lama baru? Kereta baru, lepas 2 bulan 3 bulan orang dah muak dah. Bayar kali pertama dah bosan dah. Betul tak? Isteri lawa berapa lama? Seronok sangat kahwin. Nak kahwin. Wah, untunglah kau. Berapa lama? Cuba saya bandingkan dengan orang tengok movie, pelancaran movie, Polis Evo ke, orang tengok cerita Mak Kilau ke. Macam mana cerita Polis? Memang best lah. Saya rasa macam teruja lah nak tengok lagi, tak macam tak puas lah. Tengok Kilau memang bangkitlah semangat keperwiraan Melayu tu. Tapi orang kahwin tak ada jawab macam tu. Macam mana, apa perasaan kahwin? Macam mana selepas dah kahwin ni? Okeylah. Tak ada yang cakap, ya Allah kenapa lah saya tak kahwin daripada dulu ni? Tak ada. Jangan nak bohong lah. Dia excited nak kahwin saja. Itulah kita manusia ni. Kita lupa apa yang kita nak. Bila belajar dulu kan, ya Allah bila nak habis sekolah masuk sekolah menengah, jadi junior balik. Sekolah rendah tu lagi best. Kemudian sibuk nak masuk universiti. Dah masuk universiti, sekolah lagi best. Kemudian nak kerja, tak sabar nak kerja. Bila dah kerja, kenapalah aku kerja? Hari Isnin pagi kau tengok muka orang seronok sangat kerja Isnin pagi. Kan? Lepas tu bila dah kerja, bila nak kahwin? Bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin?
Baru tahu azabnya kahwin. Ya Allah, apa perangai jantan ni, la ilaha illallah. Yang lelaki baru tahu sebelum ni punya jaga keayuan. Macam tu kan, tudung tolak tepi kan. Bila dah kahwin, rambut kembang, baju binatang. Baju binatang tu, ambil cari habitat. Bila dah kahwin, bila nak pregnant. Bila dah pregnant, kenapalah aku mengandung, azabnya lah. Bila lah budak ni nak keluar. Bila budak tu keluar, kenapalah kau keluar. Nak kena jaga pula budak tu, ya Allah, susahnya. Mengangkang kerja kau, salahkan laki dia. Betul, bila lah budak ni nak bercakap. Bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? Suruh budak tu diam. Ajar budak tu berjalan, tak teh. Budak tu berlari, duduk. Itulah manusia. Kita nak sesuatu, kita terlupa. Sebenarnya bila kita duduk kat sini kan, saya tak pernah dapat pendengar yang excited seperti itu. Tak apa, sabar. Nah, bila kita duduk sini, kita duduk dalam ni, ada duduk bawah, duduk atas, sebenarnya satu perkara kita kena sedar, kita ada kerja. Ada orang kat luar sana bawa file folder, kulu-kilit tengah fikir nak kerja apa. Jap, aku tengah fikir balik. Aku yang tak faham ke macam mana? Tapi betul, tak, kita sekarang ada kerja. Orang kat luar sana ada yang tak ada kerja. Kena syukur dengan nikmat tu. Dan bila kerja, syukur. Apa maksud syukur? Pertama, sebut alhamdulillah aku ada kerja. Kedua, dalam hati kena memperakui, siapa bagi aku nikmat ni? Tuhan bagi, Allah bagi. Ketiga, tingkah laku perangai kita mestilah menggambarkan kita syukur. Maknanya kena kerja betul-betul. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan sampai kita buat kerja yang merosakkan reputasi hingga kita kena buang. Masa itulah aku dulu dah ada income okey, kerja okey, kawan-kawan okey, kenapalah aku tamak? Itu sebabnya percaya cakap saya, you all kerja dekat UMW ni, percaya cakap saya, you all takkan kaya. Saya nak tengok responnya sebenarnya. Ada yang tu, ya tahu tak cakap, tak, bukan itu. Sebab kekayaan itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Kalau tiba-tiba dengan ini saya rasa seronok sangat Samsul Debat hadir pada hari ini mewakili pihak UMW. Dengan ini saya umumkan kepada semua yang hadir, khususnya yang duduk dekat bawah ni, yang duduk depan ni, kita umumkan. Yang duduk tangga tu tak dapat. Tak adalah, tak, kita umumkan yang hadir saja, semua yang hadir kita umumkan. Kita akan, ni contoh tau, contoh, jangan tuntut tau, ni contoh. Kita umumkan semua akan menerima insentif kewangan sebanyak RM300,000 setiap seorang yang akan dibayar sebelum jam 5 petang ini dalam akaun masing-masing. Contoh. Dah, saya nak tanya puan tu yang tengah peluk tubuh tu yang tepi tu. Okey. Tak apa, tak payahlah buka macam tak. Maintain je tak. Saya nak tanya. 300,000 puan rasa dah kaya ke belum? Belum. Okey, tu abang yang tu yang pakai tag nama warna hijau. Tu ya. Yang pakai semata. Ya, saya rasa dah kaya ke belum? Dah, tengok dia rasa dah kaya. Tu puan yang depan tu. Ya, saya dah rasa kaya ke belum? Belum. Itu yang lelaki yang pakai t-shirt hitam tu. Ya betul. Ya, dah rasa kaya ke belum? Belum. Tengok ada yang cakap kaya, ada yang kata belum. Tapi bayangan, you all kan dapat bonus itu kan, hujung tahun kan? Dapat kan? Dapat kan? Okey, dapat. You all dapat, ikutlah prestasi masing-masing, betul tak? Ada orang dekat luar sana yang kerjanya jadi penyawat awam tu, bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan bahawa insentif kewangan sebanyak RM700. Masa 700 tau, bukan macam you all lagi banyak dapat. RM700 tu ada 3 respon. Respon yang pertama, baik tayah seorang. Respon yang kedua, okeylah, daripada biasa dapat 500, dapat 700, okeylah tu. Yang seorang tu berlari ke mesin ATM tu, cocok tak ada pun, belum lagi baru umum. Tapi nak tunjuk dia excited dengan RM700 tu. Dia excited dengan RM700 tu sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak-koyak. Dia dah lama tak bawa family dia, makan kat kedai tom yum tu. Pada dia itu dah cukup besar. Tu sebab saya kata kita kena belajar untuk bersyukur. Yang sebenarnya yang kes-kes yang ambil rasuah ni,
yang makan duit tepi, duit bawah meja, apa pun istilah dia, sebenarnya pecah amanah dan sebagainya, sebab nak mengejar kesenangan yang memperdayakan yang saya sebutkan tadi. Tiba-tiba dah mula kenal perempuan lain, duit dah banyak, kenal perempuan lain, sedangkan isterinya dia tu dah cukup lawa, baru dia tahu nilai kalish. Contohlah you all kalau tahu Samsubat nak datang, you all bawa lah stand, you tak penat ke pegang macam ni daripada tadi tu. Lepas tu tahan gelap lah tu, takut masuk dalam aduh tak ada contoh tak, kadang kita kena syukur, belajar syukur, jaga hubungan satu lain, jangan menjatuhkan. Saya pesan pertama, saya kata tadi, jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Dan ketiga, jangan dengki. Bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai hasad, dengki, dua-dua pakai. Dengki ni apa maksudnya? Tak boleh tengok lebih, iri hati dan sebagainya. Sebenarnya maksud yang paling mudah kita faham supaya kita tak nak dengki dengan orang adalah, dengki sama artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itulah dia, simple dia. So kalau yulah Tuhan dah tentukan bahagian dia, okeylah. Dan menurut Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, orang kalau dengar kegembiraan orang lain, dia tak rasa apa-apa, makna dengki dah mula ada dalam hati dia. Contoh, dengar-dengar dia dapat pergi haji tau ni. Yalah, ramai yang bukan dia seorang kan. Dia tak rasa apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar dia naik pangkat, yalah, dengar tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, yalah, buat loan senang je sekarang ni. Tak ada perasaan langsung. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, peksa tu, yelah, bukan dia seorang, ramai budak-budak kot tu. Dengar paper pun senang je, nampak tak? Tapi dia sepatutnya excited. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tahun ni, ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah, nak minta dia doakan mudah-mudahan aku dapat pergi ni tak. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tahun ni, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu, confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu, confirm dengki. Dengarnya anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tu ni, nak jumpa dia lah nanti, kau doakan aku tau, mudah-mudahan aku dapat pergi juga. InsyaAllah. Tapi dah daftar belum? Macam mana? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak dapat apa arah minta, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi tau. Mati hidup, belum mati balik 3 kali. Tapi kita boleh buat rayuan. Dengar-dengar dia dapat pangkat, ke ya Allah, Papa Azad senang tak tolong dia, happy. Kenapa bukan aku tak, bukan tu ayat dia. Kena marah. Kau tengoklah, kalau khusus pergi Genting hantar dia, khusus pergi Sarawak hantar dia, khusus dalam KL ni hantar aku. Dia marah hantar khusus dekat. Apa masalah tu? Eloklah dekat, boleh balik rumah hari-hari. Cuba pandang positif benda tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Ya Allah, dia tu dah lah rajin tumpangan orang, boleh kita tumpang dia. Time isi minyak tu buat-buat lah tidur. Kan? Dengar-dengar anak dia dapat semua A, baguslah, alhamdulillah. Ada juga anak-anak staff kita yang pandai-pandai macam tu, happy. Kau dengar tak apa dia? Itulah yang ngaji, apa itulah yang umur dia 85 tahun tu, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, eloklah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni, kenapa? Bini dia umur 25 weh. Suami 85, bini 25, tak menganga weh, perangkap kening. 25. Cuba cakap baik, alhamdulillah dapat isteri yang tegap, boleh jaga dia. Cepat je mulut. Malam pertama mati tu. Cuba cakap lah elok. Cuba tanya budak perempuan tu, apa yang kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Bukan dia dah banyak umur ke? Macam mana saya nak cakap Abang Haji ni pertama, dia pandai gurau, romantik,
Kan kadang-kadang kita makan pun bersuap tau, walaupun kadang-kadang tu tak berapa apa. Kenapa? Kadang abang tu telinga. Dia tak berapa nampak sangat dah, dia tak perasan antara mulut dengan telinga dah lebih kurang dah kat dia. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik, dah dia pakak tak terdengar kan. Jadi doakan yang baik-baik atas kebahagiaan orang lain, itu dia. Seterusnya apa yang kena ada adalah percaya pada hikmah. Aku kerja teruk dekat UNW ni, ada kan kawan memang ada wakil syaitan ni rajim, memang ada kat pejabat tu. Kau kerja lah teruk pun weh, kau takat tu je. Selagi mana bos kau dia tu jadi bos, kau takkan mengasa. Kau dengar cakap aku ni, aku dah berapa tahun nak kat sini, aku tahulah. Pernah dengar tak ayat tu? Peduli kan? Percaya cakap saya, ada hikmah. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi suami yang penyayang. Tuhan, kau tak payahlah luah perasaan kau tak ada suami sini lah. Aku dengar tu kau cakap apa. Dah, ada orang Tuhan bagi jambatan dia pendek, mudah dapat jodoh. Ada orang jambatan dia panjang, lambat dapat jodoh, tapi Tuhan bagi yang terbaik. Ada orang jambatan langsung tak ada sebab Tuhan bagi peluang dia untuk jaga mak ayah dia. Ada orang jambatan dia pendek, dah lah pendek banyak kali pula tu, itu pun rezeki. Kau jangan buat iklan sini. Sabar. Kadang-kadang mungkin Tuhan bagi lelaki yang ada di kalangan tu memang dah suka pada kita, tapi dia belum lagi nak luahkan perasaan, tapi dia luahkan perasaan pada masa dan ketika yang terbaik. Okey, dah boleh terima hakikat dah. Betul. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tak bagi kita duit banyak, tapi Tuhan bagi apa? Suasana keluarga bahagia. Tuhan bagi anak pandai, Tuhan bagi anak ramai, rajin dia beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Bagi salam, nyaut, beranak. Dan seorang tu tak payah bagi salam, tepuk nyamuk, beranak. Yang faham, tak faham sudah. Betul tak? Macam-macam Tuhan bagi. Kadang Tuhan bagi apa? Sehat. Malam tadi berapa ramai yang tidur tengok movie ke apa, terlelap, tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi, dan tak ada siapa pun yang kecewa bangun pagi tadi, alah kenapa hidup lagi ni. Tak ada pun. Percaya pada hikmah. Tuhan bagi aku sakit ni kenapa? Biar aku boleh berehat kot. Percaya. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Tenang aja rasa. Betul tak? Tak apalah, adalah sebabnya ni. Mak kita dulu macam tu lah. Pergi kenduri kenara, tolong bawa, mak bawa bawang, mak bawa apa? Bawa beras, bawa ni tepung bagi kat orang. Beria mak ni, mak beria sangat, macam lah dia banyak sangat. Tak apalah. Besok kita susah, besok adalah orang tolong kita. Tak semestinya orang yang sama. Mak kita percaya benda tu, dan memang betul pun. Rupanya anak-anak semua berjaya. Kadang-kadang anak dia tak ramai, seorang je anak dia, tapi anak ni Allah baik. Kadang-kadang Tuhan bagi anak kita kan, kecil lagi tanya, mama tak sihat mama dah makan ubat ke belum? Ya Allah, sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung betul. Korang kalau nampak anak ni, ya Allah, anak mama macam ni, ada kau? Anak tak ada. Dulu jaga. Kemudian apa? Kemudian kebertanggungjawaban. Kena ada tanggungjawab bila bekerja. Jangan sibuk menyalahkan orang. Kenapa tak siap file ni? Minta maaf. Dia yang letak file yang atas meja saya tak tahu. Tanya dia. Yang kamu, saya dia arahkan letak atas meja dia. Mana saya tahu? Siapa yang mengarahkan dia? Salah. Akhirnya macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul kat atas? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Ke bawah tak makan. Kenapa ke bawah tak makan? Perut sakit kenapa? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kalau api basah pasal? Hujan turun kenapa? Tengok tuan, kita boleh beritahu pada pengurusan tertinggi yang staf di sini hafal lagi lagu tu. Dia tak ada kerja betul orang ni.
hujan lebat baru ni tak berapa ekor katak panggil, tahu lah tu. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Tapi dia beria tu, lepasnya apa. Punyalah beria, fokus. Itu silibus tadika tu, kau ingat lagi tu. Tapi lagu tu sebenarnya nak didik kita supaya jangan gemar menyalahkan orang. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu, ada seekor binatang yang paling bertanggungjawab, itu ular. Bila ditanya pada ular, wahai ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya, memang makanan aku, memang makanan aku, dan audio hujung itu dah dipadam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya lah bila dia tanya, oh iyalah, tak tanya je dia tu. Macam tu lah hidup kita. Tu sebab anak kita ikut perangai kita. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, pening boleh cikgu tu. Belajar bertanggungjawab. Kan? Kenapa kamu tak siapkan file ni? Minta maaf tuan, ni memang salah saya yang terlupa. So sekarang tuan nak saya buat apa? Settle. Itulah yang lelaki biasa lakukan. Abang tahu ni salah abang, fine. Okey, dah jangan banyak-banyak. Dah, diam. Ini memang salah abang. Abang mengaku salah abang. Tapi orang perempuan habis kat situ. No. Okey, saya tahu ni salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni? Nak huraikan je lagi tu. Tu dia kan. Tapi tak apalah. Tu pattern berbeza-beza. Kita dalam bahasa Jawa tu reciprocal process. Saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Itu aja, kan? Lelaki dan perempuan mungkin ada beza. Memang tak sama lah. Cara pandang lelaki perempuan mana sama. Kan? Kalau orang perempuan dia suka kalau maksud dia berehat tu macam mana? Maksud lelaki berehat lain. Pada orang perempuan berehat tu pergi bercuti. Bukannya duduk kat rumah. Pada orang lelaki dia nak duduk rumah. Tolonglah duduk rumah. Tak. Tolonglah keluar. Dia beza. Orang lelaki dia nak rumah, dia nak pegang remote, tengok TV, kita terlelap kat sofa, tu rehat. Orang perempuan, kita takkan duduk rumah je. Macam tengok, macam suara dalam kan, tengok suara dalam dekat pasar raya tu. Kenapa suara dalam lelaki dalam kotak? Suara dalam perempuan lambat. Kenapa? Sebab suara dalam lelaki jarang pilih. Aku rasa saiz aku double XL ke, boleh lah ni. Dia tak tengok pun dalam tu ada berapa color apa, dia tak kisah je ni. Okey, ada. Kalau tak muat pun dia akan hadap lah. Dia akan hadap sama. Lama-lama dia okey. Orang perempuan yang dalam, kau letak dalam kotak dia akan keluarkan juga. Dia tengok. Tak beza tau. Dan kalau suami bawa isteri dia tengok, abang ambil ni, abang ada macam-macam color apa ni, jadi ada macam-macam color lain-lain lah. Kau ingat aku pakai kat luar ke apa? Nampak tak cara penilaian tu berbeza? Tapi itulah yang memperlengkapkan kehidupan rumah tangga sebenarnya. Tak kata benda tu tak baik, tak kan? Macam lelaki cakap dekat pejabat banyak cakap dia mesyuarat tak, saya jangan macam tu, tak sebenarnya macam ni. Tapi sampai ke rumah kota perkataan dia dah habis. Sebab kota lelaki bercakap sehari menurut pakar memori Asia 8,000 patah perkataan sehari. Itu sebab sampai ke rumah kota dia dah habis. Balik bang. Makan bang. Cakap lah tu. Dia tak boleh cakap dah, kota dia dah habis. Orang perempuan pula kota perkataan dia 28 hingga 30,000 patah perkataan sehari. Masalah paling besar adalah mesti dihabiskan. Sinilah bang, abang tahu tak tadi kan apa yang berlaku kat pejabat. La ilaha illallah bang. Pandanglah sini, kena pandang pula tu, tengok. Bayang. Tu beza lelaki dengan perempuan. Tu kemudian cerita. Kemudian respon kena positif. Tiba-tiba ada circular dekat notice board. Mulai beberapa bulan, semua staf BMW tidak dibenarkan pergi begini. Semua staf hendaklah pergi begini, hendaklah macam ni, macam ni, dan macam ni. Dasar di pantry mesti pergi begini, mesti macam ni. Claim hendaklah macam ni. Masa kau tengok ada orang tak pasti, apa benda lah, dia ni tak faham kita, tak pernah ke dia fikir perasaan kita ni, apa benda lah, notis ni tak nak fikir lah kita. Marah kat notis board kan. Ada seorang tu pula, kau orang yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pencen. Seorang tu pula,
Kan? Ada orang macam tu. Tapi sebenarnya benda tu dah dibincangkan di peringkat pengurusan. So, ikut aja lah mana yang baik. Okey. Dan kemudian ikhlas dalam bekerja. Maksud ikhlas, buat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, tetapi apa kita harap adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan akan bagi kita, tu je. Tuhan bagi kita sihat. Tuhan bagi kita mungkin bebas penyakit. Kalau sakit pun sakit biasa je. Bolehlah dia, bolehlah untuk kita menempani hidup ni, kan? Mungkin Tuhan bagi kita rezeki mencukupi, walaupun kita naik, orang tu naik Grand Liviva, kan? Dia naik Viva je, okey apa? Bila tang dekat bandar pun sama juga, kan? Betul tak? Orang tu naik motosikal aja, tak apa, syukur. Sebab apa? Dia jemput isteri dia, peluk, erat. Itu sebab perempuan yang sibuk nak kurus, tanya dulu suami, abang kalau si kurus okey tak? No, maintain macam sekarang. Sebab suami kadang dia suka isteri yang berisi. Sebab bila peluk tu padat, padu, peluk mana yang dapat lah. Ni kau minta kurus, bila peluk halah macam tiang elektrik, tak payah lah. Betul. Apa yang nak risaukan? Kadang suami, kan, apa suami nak macam mana? Handsome ke, tak handsome ke? Kita nak tengok ketampanan pada hatinya. Handsome berapa lama handsome? Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin dan juga Aaron Aziz. Biarlah isteri kita tidak cantik Fazuranil Lofa dan Maya Karin. Syukurlah. Sebab bila tutup lampu sama. Kau ingat Aaron Aziz tu tutup lampu menyala muka dia? Tak ada, sama. Abang. Macam tu yang panggil kan? Iya. Itu sebabnya syukur aja. Betul tak? Syukur. Yang penting, kadang kita marah. Abang tengok tu, bos-bos tu, tengok dia orang bercuti pergi UK. Kita U-Burn. Dia UK, kita U-Burn. Ulu Bendul. Relationship U-Burn. Suami pun cakap, biarlah kita pergi ke Ulu Bendul. Yang penting sayang bersama dengan abang, kan? Itu yang mustahak dia. Nampak? Okey. Jadi apa yang perlu kita lakukan pula dalam era sekarang ni? Pertama, kita kena cepat. Kalau betul kita terbabit dengan rasuah, cepat-cepat settle, kan? Dah, jangan. Aku tak nak pergi mengadu. Mana yang patut mengaku, declare saya buat salah dulu ni tuan, tolonglah. Saya tak naklah terbabit dengan benda-benda ni. Beritahu. Sebab siapa yang terbabit dengan rasuah, terbabit dengan ni, percaya hidup dia takkan tentram selama-lamanya selagi dia bekerja. Betul? Jangan, cukup-cukup lah. Jauhkan. Ramai betul yang excited hari ni. Cepat. Ni zaman dah makin pantas. Kita jangan, kalau kita lambat, kita akan ketinggalan. Kan? Dengan zaman teknologi, ikutlah teknologi. Sekarang ni semua, dulu mana ada macam ni, pacak semua. Dulu ceramah semua fizikal. Tiba-tiba PKP. Bila PKP itu, dengan saya pun kena pasang kamera kat rumah. Pasang kamera. Kalau saya cakap, tak maaf, saya ceramah fizikal je, sama online saya tak ambil. Kalau saya buat macam tu, 2 tahun saya jadi tak relevan. So saya pun pasang lah, masa tu tak tahu lagi. Pasang tu lah kamera call, tu lah kamera live. Saya pasang, saya tekan, saya berlari. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, apa khabar semua. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Masa tu ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Yang dia banyak, apa tak start lagi ni weh, dia kata. Lepas tu PA pula call, kita tak nampak, telefon silent, telefon ngadap sana. Tuntang la ilaha illallah. Lepas tu tengok 33 miss call. Petang tu kena ulang lebih semula, tajuk yang sama, kan? Masa dia punya jarak masa, jurak apa ni, dia punya rate apa, masa dia memang sama, tempoh masa sama, dengan suasana yang berbeza. Dia dah tak macam motivasi, dia macam pengumuman nak puasa. Oh, parah betul. Ya, tu belum cerita lagi halangan bila semua orang pasang online. Line jadi macam mana? Maka dah keras. A O E O. Betul tak? Tu belum cerita lagi yang pelakon-pelakon tambahan kita tengah. Maka pada hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, seorang tu. Anak pun nak masuk live juga. Pening kepala, saya dah kahwin tau.
Dah saya tengok ada saya sengit kepala macam berharap tadi kena cakap lah. Kan? Jadi apa yang kita kena ada? Kita kena cepat. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang baik. Dengar ada program ceramah, datang. Jangan pilih penceramah, datang je. Ada je maklumat yang akan bagi kita, ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Bila buruk kan ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kita tahu bila datang geng-geng rasuah Busters ni share, rupanya ni pun rasuah. Yang ni pun rasuah juga ke? Lah tak tahu pula. Tak boleh. Yang ni pun tak boleh. Tak boleh bagi ni belanja main golf. Tak boleh juga. Semua baru kita tahu ilmu. Kain songket benang sutera, lilit sobolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Ketiga, apply. Dah tahu apply. Aku tak nak buat benda macam tu. Aku nak macam ni. Kena apply. Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Ada masalah, settlekan. Itu hal lain. Di pejabat, profesional. Sampai ke rumah pun profesional. Kadang kat pejabat bukan buat kerja pejabat, buat benda-benda lain. Niaga je kerja. Tak beli tak apa, tengok dulu. Aduh. Kan ada orang tu pula follower, kau pergi tak ceramah Samsul Debat ni, kau pergi sesama tau, tak pergi sesama. Ada follower. So kita ni dekat pejabat kena profesional, dekat rumah pun kena profesional. Apa maksud kat rumah profesional? Masuk je rumah, tukar peranan kita. Kita bukan lagi bos, kita bukan lagi pekerja kat pejabat, kita dah jadi ayah, jadi ibu. Assalamualaikum, salam. Ayah dah balik. Macam mana sekolah hari ni? Tanya, tu peranan dia sebagai ayah. Macam mana sekolah tu? Okey lah, tadi kan dia akan kat sekolah. Apa cerita? Ya ke? Tak baiklah buat macam tu. Tapi dia buat, iyalah tak boleh. Ada apa pergi tak? Ada satu lagi. Macam ni, bagi ayah mandi dulu, nanti kita sambung ni. Boleh? Jangan reject anak kita. Nampak tak? Lepas tu buat macam malam, semua berebut-ebut nak cerita dia masing-masing kan. Buat punya, okey. Seorang-seorang. Beratur ni, semua nak cerita bersama-sama. Lepas tu isteri pula, okey, cuba huraikan apa yang berlaku di rumah. Begini bang, saya huraikan pembentangan saya kepada 3 perkara. Pertamanya daripada aspek politik, alhamdulillah segala dasar yang memperkenalkan rumah ni diterima sebelah suara tanpa sebarang bantahan. Kedua, daripada aspek sosial, alhamdulillah hubungan baik antara anak-anak kita tu semakin baik. Cuma ada berlaku pergeseran antara Alung dan Angah petang tadi yang memburukkan keadaan. Alang masuk campur, dan kesan daripada itu 3 tingkat rumah kita pecah. Manakala daripada aspek ekonomi pula bang, merujuk kepada audit silang yang dibuat pada bekalan makanan pada rumah ni, dan alhamdulillah bila kita tinjau dalam peta ais tadi, bekalan makanan dalam rumah ni hanya mampu bertahan setakat 24 jam saja lagi. Seandainya tidak ada tindakan perlu diambil oleh abang, saya meyakini abang boleh sudah mula mengira jumlah jenazah dalam rumah ni akibat tak makan. Macam ni, okey, petang ni kita beli. Seorang. Lepas tu ni cerita, barulah anak tu settle. Lepas ni nak cerita apa, kadang anak tu menangis, dah lupa dah cerita apa dia, sebab turn dia lambat sangat, dia dah lupa dia nak cerita apa. Bagi peluang. So sebabnya profesional tu masuk dekat rumah. Suami isteri nak bergaduh, jangan depan anak-anak. Kita ada benda, jangan depan anak-anak, dalam bilik. Nak gaduh dalam bilik, sebab biasanya tak lama. Okey, pandang mata isteri kita, wahai, macam betul tu saya cakap tu, dengan isteri kita kena macam tu. Suami pun macam tu. Ya bang, abang tahu tak, saya sebenarnya nak tanya, sini siapa? Tengok gambar abang ni siapa? Biasalah lepas ceramah orang semua nak ambil gambar abang, memang macam tu. Tak adalah apa, tengok rapat sangat je. Tak ada apalah, abang sebenarnya puas dah, tolong jangan rapat. Tapi dia rapat juga. Abang tadi dia tengok perempuan tak? Dia cakap abang ceramah tadi semua lelaki, ni pakai tudung ni, yang pakai tudung tu semua lelaki tu. Terpaksa kan. So nak bergaduh dalam bilik, jangan bergaduh kat tempat lain. Positif. Kedua, seterusnya kita iltizam, bersungguh-sungguh untuk melakukan satu amal pekerjaan. Lepas tu organize, susun satu strategi untuk berjaya. Dan kemudian pentingnya ada satu perkara adalah, contoh kalau kita beli handphone, kita dah buka, kita dah masuk SIM card apa semua, dah letak lah dia punya screen protector kan. Okey, kena buat macam biasa je lah. Aku tak boleh lah orang datang ambil gambar dari depan, terperanjat saja gua kan. Dekat mana aku berhenti, dia dah lupa dah. Bersih protector semua dah pasang, handphone dah ada kan. Okey, saya nak tanya, benda pertama kita akan usik apa dia dalam phone tu?
Benda pertama kita akan usik adalah setting. Kamera je hidup kan. Allah. Semua perempuan ni kamera je hidup dia. Dekat Kelantan ada satu masjid saya pergi kan, makcik tu nak gambar dengan saya, keluar bila telekung tu. Awak macam ni kan, dia ni mini love. Banyak tau. Tu belum cerita kat Rompin Pahang, tengah bergambar ramai-ramai, tiba-tiba makcik kat belakang tu bersuara, free size. Apa pula freestyle lah makcik? Alah yang macam ni tu, itu freestyle. Ya Allah, orang yang badan besar tu kecil hati tu nak freestyle macam mana lagi dia tu kan. Adalah. Kita akan usik setting ni, kita nak volume dia kuat mana, kita nak brightness dia terang mana, kita nak ringtone macam mana. Kadang-kadang orang ni telefon, bos telefon, bos telefon, isteri telefon, bunyi rimau tu kan. Tapi kalau tiba-tiba tengok skrin di kelabu, apa salah gelap ni, kita akan adjust balik setting ni. Kita usik hari-hari ke? Tak. Bila ada masalah baru kita letakkan setting tu, kita betulkan balik. Macam tu juga bila bekerja, perbetulkan niat kita. Niat tu setting. Kerja sebab apa? Bekerja kerana Allah. Bila kerja kerana Allah, kita tak kecewa pun orang lain naik pangkat, sebab kita tahu Tuhan bagi kita macam-macam. Tuhan bagi kita macam-macam. Tuhan bagi kita keberkatan. Tu cerita tadi, keberkatan itulah yang membahagiakan. Hidup dalam dunia tadi saya sebut tu, jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Iya, betul. Tu sebabnya kita jangan sibuk nak kerja kaya. Kadang-kadang duduk kat rumah bahagia je, makan sama-sama. Sebab tak dulu kita dah rindu dah momen tu, makan dengan family yang pertama, bestnya dapat kumpul adik-beradik. Tu tak ayat dia. Kenapa? Sebab itu yang membahagiakan, bukan duit kita keluarkan, kita bukan nilai apa, nilai keluar duit sebab yang penting kita bersama, tak apa. Itu sebenarnya kan? Jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kejarlah bahagia. Itu sebenarnya, perbetulkan niat kita. Aku kerja sebagai satu ibadah, betul. Sebab apa? Buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Jangan risau, Tuhan akan balas macam-macam kat kita, macam-macam yang kita dapat kan? Tapi kalau kita kerja niat kita kerana nak kaya, memang susah lah. Aku kerja ni supaya aku dapat pengaruh, susah juga. Sampai masanya orang tertentu keluar, orang yang kita nak pengaruhi tadi dah tak dapat dipengaruhi, kita akan kecewa juga. Itu sebab dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun kejarlah keberkatan. Kejar keberkatan kan? Dah sikit lagi ni. Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham? Orang yang tak berkat rezeki, sikitnya tak pernah cukup dan banyaknya tak pernah puas, ibarat meminum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik rumah, sayang, abang balik ni sayang, abang masaklah. Sayang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari kan. Sayang, abang, kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Happy kan? Ataupun suami balik menyanyi dia, indah sungguh panorama, isteri kat dapur nyaut, bagai pulau ni warna, anak ulala. Iya, bahagia rasa. Suami balik, bayangkan suami balik kan, dia pegang tangan isteri dengan masuk pinggan ni, dia pegang tangan, sayang dah pergi masuk dalam mandi siap. Suami sambung dengan baju ada logo UMW tu. Happy tak orang perempuan? Happy, walaupun itulah sekali dalam 365 hari dia akan rasa happy. Ataupun suami balik, sayang nak ambil ni voucher spa muslimah ni, voucher spa pergi hari Ahad ni pergi. Habis anak abang jaga pergi, nanti pergi cuci rambut, massage, lepas tu pedicure, manicure semua buat. Abang susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Kurang ajar macam tadi tu. Tak, abang nak bayar dah, gurau aja. Nampak tak? Happy. Ataupun suami balik, sayang, bancuh air, kita minum sama.
Dah lama kita tak minum sama kan? Hari ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang, abang member betul. Cuba tengok dalam tu. Kuih apa tu? Kuih couple. Kuih couple. Dia bertunjuk dalam tu. Kuih couple, bukan kuih couple, cakui. Kan couple macam ni. Korang pun baru tahu kan? Makan bersuap tahu. Kadang-kadang kan nak makan pun gaduh. Ni, pergi cakap dengan ayah kau, nasi goreng dah siap. Ayah tengah basuh motor. Ya, apa? Ni mak cakap nasi goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Masuk balik budak ni jadi postman. Mak, ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang, now. Ayah, ni mak cakap tahu. Dia kata sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau tak tiba bahasa ke apa? Oh, mak macam mana pula nak cakap ni? Mak, ni ayah cakap tu, bukan Alung cakap. Dia cakap tak tiba bahasa ke? Kau cakap dengan ayah kau. Jangan kau hajar boleh tak tahu. Cuba kalau ayah tengah basuh motor, isteri panggil dia gosok, bang. Ya. Bila kena air tu dekat isteri, keluar video klip Hindustan tu. Langsung suami dia, koilat ki hen, jabo hasti hen. Bini dia nyaut, barish hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cak dum dum cak dum dum cak. Jadilah. Kau tak buat mana kau tahu? Kau tak pernah cuba kan? Keluar jiran, aku tengok ada movie tu, elok jiran mau keluar. Cuba buat mana tahu, kita tak tahu. Okey, yang ketiga, tanda keberkatan rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Berjaya dalam kerja, kejaya, mungkin berjaya dalam pelajaran, nombor 1 dalam kelas, nombor 1 subjek pun kita dah happy dah. Dapat anugerah sasiah terbaik pun kita happy dah. Kadang-kadang tengok anak kombo menitis sama teman. Anak kita nak kombo, Pak. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni kombo tadika ni. Ni kau beria sangat ni pahal. Kan banyak yang kombo tadika sekarang. Seterusnya apa? Yang keempat, apabila suasana kat tempat kerja, suasana kejiranan, kita mudah senang dengan orang lain pun senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, mudah melaksanakan perintah Allah, mudah buat benda-benda baik, mudah nak tolong orang, mudah nak bekerjasama dengan orang lain. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kemudian yang keenam, apabila rumahnya seringkali dizarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat lagi bang datang. Tak. Tu kau yang order Dia masuknya masuk dalam, kau jamu dia makan apa semua, itu baru keberkatan. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Tuhan. Jadi, ada apa soalan nak tanya? Alhamdulillah, belakang bagus. Yang ni kat tangga, yang belakang okey. Terima kasih. Nak tanya macam mana nak hilangkan rasa dengki? Macam saya kata tadi, perbetulkan niat kita bekerja. Contohnya, dia dapat anugerah lah, dia dapat pekerja terbaik atau dapat naik pangkat. Seronok lah je naik pangkat. Mudah-mudahan aku pun ada peluang macam tu. Doa kepada Allah bagi yang terbaik. Kadang Tuhan tak bagi tu, Tuhan bagi isteri pandai masak. Tuhan tak bagi tu, Tuhan bagi mak kita panjang umur supaya sentiasa kita bersama dengan dia. Tanyalah orang tiba-tiba Allah ambil nyawa mak kita, lain dah hidup kita. Tanyalah orang tak ada mak, tak ada ayah, lain. Tak ada mak ayah dulu, lagi lain. Percayalah, bukan cakap apa, tapi macam saya kata tadi, ambil maksud dengki itu. Dengki samalah artinya mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. InsyaAllah kita tak nak dengki. Okey, dah. Okey, saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok beri ke Tanjung, hati terkenang belum menyebut. Jasa baik pihak UMW hari ini menjemput rasa nak junjung.